Okey, Assalamualaikum. Kita sambung episod yang kelima sebelah malam pula. Okey, untuk episod kelima ni kita nak bincangkan tentang determine the integral by substitution. Kita nak guna kaedah gantian sebagai pemudah cara untuk kita membuat proses pengamiran. So kita buat sekejap, okey. Untuk yang ini kita bagi contoh. Okey, kita buat dalam bentuk nota yang interaktif di sini. Contohnya kita ada X, kemudian kita ada fungsi 3 tambah 2X. Pada mulanya kita tengok kuasa 10 ni kita macam dah rasa seronok. Tetapi apabila pelajar menjadikan Fx sama dengan 3 tambah 2X dan dia membuat proses pembezaan, dia dapat 2. Dan dia dapati nilai 2 yang dapat ni tidak ada kena-mengena dengan X, iaitu perkali kepada, iaitu fungsi X yang didarab dengan faktor yang kuasa 10. Dia tak ada kena-mengena. Dia tak sama seperti yang latihan kita buat semasa episod yang ke-3 dan juga yang ke-4. Jadi bila kita dapat bentuk yang bukannya daripada form A, form B ataupun form C, bermaksud kita boleh guna kaedah substitution. Okey. Untuk menggunakan substitution, kaedah yang pertama kita kena let U kita. Okey, contohnya pelajar let U diambil 3 kuasa 2X sebagai U. Kemudian proses seterusnya pelajar akan buat DU dx. Proses pembezaan, dia dapat kat sini 2. Jadi du per dengan 2 bersamaan dengan dx. Itu yang dia nampak. Okay, so step pertama kita dah buat. Ni kita dah buat. Tapi walaupun kita dah buat, itu bukan pengakhirannya lagi. Kita masih boleh ubah suai nilai U kerana mungkin ada apa-apa berlaku lepas ni. Kemudian kita buat proses pembezaan du dx, kita dapat 2 dan kita jadikan du 2 supaya dx menjadi tajuk. Okey, apabila kita menggantikan dalam proses, dalam proses menukarkan soalan kepada bentuk. Yang ini dah settle. So sekarang ni soalan yang depan ni sekarang. Yang ini medan tulis je. Yang ini sekarang dah jadi U kuasa 10 dan tempat di X di sini medan akan ganti dengan U per dengan 2. Masalah kita yang ada medan buat simbol under construction ni, ini masalah kita sekarang masih belum selesai under construction. Okey. So cara kita nak selesaikannya ialah, cara kita nak selesaikan, kita memang kena tukar nilai yang berwarna biru ni, kita kena tukar dia tak boleh dalam sebutan X. Kita sekarang nak tukar biar semua sebutan menjadi U. Jadi daripada situ medan ubah suai lah. Medan ubah suai, kalau kita tengok contoh yang ini, medan ubah suai daripada yang asal ni, medan ubah yang ini kepada U, medan tolak dulu dengan 3 bahagi dengan 2. Jadi tempat yang belum selesai tadi tu, akhirnya yang tadi warna biru ni, X warna biru, akhirnya medan dah ganti dengan sebutan U. Yang ini memang yang asal tadi. Okey, kemudian nilai yang perkali, contohnya ada nombor 2 ni 4, medan letak keluar lah sebab dia pemalas.
Kemudian nilai yang ini kalau kita tulis elok-elok sebenarnya dia menjadi U tolak 3, kemudian ada U kuasa 10. Jadi bila media kembang yang ini dia jadi U kuasa 11. Okay, dia jadi U kuasa 11. Kembang satu lagi ni dia akan jadi negatif 3U kuasa 10. Daripada situ barulah kita buat proses pengamiran di mana kuasa 11 bila kita integrate dia jadi 12 dan kita perkan dengan 12 itu. Manakala bila saya integrate negatif 3U kuasa 10 dia akan jadi 3U kuasa 11 per dengan 11 tambah dengan C. Okey, step seterusnya pada muka surat 34, saya mula kembangkan dengan nilai 1/4 di luar. 4 darab 12 tu menjadikan nilai di bawah ni 48 dan yang ini akan menjadi nilai 44. Okey. Semasa pada keadaan sekarang, sebutan masih lagi dalam U, kemudian jawapan akhirnya kita ganti U dengan kita ganti U dengan 3 tambah 2X. Maka selesailah proses pengamiran yang tidak boleh dilakukan secara basic, yang tidak boleh dilakukan dengan menggunakan bentuk-bentuk khas A, B, C. Kita gunakan kaedah penggantian. Okey. So kita dah selesai dapat jawapan yang itu. Kemudian tadi madam memilih nilai ini sebagai U. Kita nak tahu, kadang-kadang pelajar memilih nilai lain. Apa kesannya? Okey. So sebab itu dekat contoh tadi, madam tulis kat situ menggunakan metod pertama dan madam nak bagi tahu juga kadang-kadang bila kita buat latihan, kita tak dapat jawapan kerana kesilapan kita memilih U yang Okey, madam bagi contoh example 25. Okey, kita tengok bagaimana cara kita nak mengesan apabila kita memilih nilai U yang salah. Okey, di sini U yang dipilih adalah 3 tambah 2X kuasa dengan 10. Kemudian madam buat proses pembezaan kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang 1, darab differentiate dalam kurungan, dapat 2. So di situ sebenarnya madam dah dapat du. Okay, di situ madam tulis madam dah dapat du dx sama dengan 20 3 tambah 2x kuasa 9. Kemudian madam nak tukar suka sama suka, dia akan jadi du per dengan 20 3 tambah 2x kuasa 9 sama dengan dx. Itu yang jadi macam ni. Okey, bila kita menggantikan semula dalam soalan, yang pertama ia ini dah menjadi iaitu dah menjadi U. Okey. Saya dah tersilap kat sini. Okey, kat sini dah menjadi U. Tak adalah kuasa 10 sebab semua tu adalah U. Okey, kemudian dx saya, ini kena betulkan dalam nota awak, kena betulkan sebab nota ni kita dah print. Okey, kemudian tempat du tu, tempat dx kita tadi ni, tadi ada dx kat sini, madam gantikan dengan du per dengan iaitu. Okey, kemudian x tu masih ada ni. X masih ada dalam sebutan ni sekarang. Jadi kita terfikir, macam mana kita nak jadikan x sebagai tajuk? Dia agak keliru di situ kalau madam buat. Contohnya kita ada U sama dengan
3 tambah 2x kuasa 10, dia akan jadi U kuasa 1/10 sama dengan 3 tambah 2x. Dia menjadi complicated. U kuasa 1/10 tolak 3 bahagi 2 kan sama dengan x. So, dia semakin dia mengelirukan kita lagi lah, semakin susah. Okey, apabila awak nampak dia semakin susah, awak kena, kiranya kita dah kehabisan idea, walaupun Madam dah betulkan 10 ni sebenarnya tak ada, okey, Madam dah betulkan 10 ni tak ada, tapi dia still lagi tidak boleh kita selesaikan. So, untuk kes begini, kita stop. Pilih U yang baru. Okey, kita stop dan pilih U yang baru. Okey, kita teruskan lagi. Example 26. Okey, example 26. Madam nak guna metod yang pertama. Okey, bergantung kepada individu. So, contohnya pelajar memilih U sama dengan 1 tambah X kuasa setengah. Jadi, bila pelajar buat proses differentiation, du per dengan dx, dia, okey, per dengan dx, dia tak berbekas sebenarnya. Okey, sama dengan kuasa datang salin semula dalam kurungan kuasa berkurang 1 darab diferensiat dalam kurungan. Okey, so dia akan menjadi du dx. Kalau kita nak mudahkan, dia akan menjadi 1/2 1 tambah x kuasa 1/2. Jadi, du nombor 2 tu naik atas dan di atas juga ada 1 tambah x kuasa setengah sama dengan dx. Okey, kemudian kalau awak ingat, yang warna kuning ni kalau awak ingat, apa dia yang warna kuning ni? Yang warna kuning sama dengan yang atas. Jadi, Madam boleh gantikan dia sebagai huruf U. du sama dengan dx. Okey, so kita nak ganti sekarang dalam soalan, kita tengok dah menjadi ke belum. X kita tak ganti lagi. Punca 1 tambah x ialah U. Okey, dia adalah U. dx kita ialah, saya nak ganti dx sekarang, dia adalah 2U du. Okey, 2U du. Semasa di sini, kita dapati masih ada huruf X. Masa di sini, kita dapati masih ada huruf X di sini. Maksudnya kerja construction kita belum selesai. Madam ambil yang ini. U kuasa 2 sama dengan 1 tambah X. U kuasa 2 tolak 1 sama dengan X. Jadi, dia akan menjadi tempat X itu Madam letak U kuasa 2 tolak 1. Kemudian yang warna hitam tadi kita ada 2. Kemudian kita ada U kuasa 2 du. Okey. Kemudian sebelum proses pengamiran, Madam kembang dulu yang ini dulu. U kuasa 4 tolak kuasa 2. Sekejap dia ada something wrong. Kat situ U kuasa 2. Dia masih lagi record, cuma dia ada halangan sedikit lah. Okey. So kat sini Madam cuba, yang ini U kuasa 2 tapi tak boleh tulis sekejap.
Okay, saya try tutup. Saya buka balik. Okay, sebab sayang kita dah buat video lama, kita sambung je lah ya. Okay, mata sekejap saya ambil yang kat bawah. Okay. So kat sini tadi, dia adalah U kuasa 2 DU. Okay, saya nak integrate dah sekarang. Okay, saya nak integrate kat sini. 2 duk luar. U kuasa 5 per dengan 5 tolak U kuasa 3 per dengan 3 tambah dengan C. Okey, saya masukkan nombor 2 ke dalam. 2 U kuasa 5 per dengan 5 tolak 2 U kuasa 3 per dengan 3 tambah dengan C. Okey, kemudian saya gantikan semula nilai U. U sebenarnya ialah 1 tambah dengan X kuasa 1 per 2 dan dikuasakan pula dengan 5. Kemudian tolak, ada per 5 ni. Tolak 2, nilai U ialah 1 tambah X kuasa setengah dan dikuasakan pula dengan 3 per dengan 3 tambah dengan C. Okey, kita ringkaskan jawapan kita menjadi 2, 1 tambah X kuasa 5 per 2 per dengan 5. Tolak 2, 1 tambah X kuasa 3 per 2 per dengan 3 tambah dengan C. Okey, so selesai. Madam menggunakan metod yang pertama, U sebagai 1 tambah X kuasa setengah. Selain daripada menggunakan metod 1, pelajar juga boleh memilih. Okay, boleh memilih metod yang kedua dengan menjadikan nilai U kita. Okay, sebab U asal adalah punca 1 tambah X. Pelajar juga boleh jadikan U kuasa 2 sama dengan 1 tambah X. Tetapi kita kena hati-hati semasa buat proses pembezaan kerana yang ini akan menjadi 2 DU 2 U DU dx. Kita takut kita tersalah situ. 2 U DU dx sama dengan 1 kosong tambah 1, so dapat kat sini 1. Okey, jadi 2U DU sama dengan dx. Okey, 2U DU sama dengan dx. So, apabila kita memasukkan ke dalam soalan semula, kita akan dapat tempat X, kemudian tempat punca iaitu kita akan menjadikan punca tu kan, kita akan buat sebagai U kuasa 2. Ini dia tadi. Ni U kuasa 2 kat sini. dx kita pula ialah 2U du. Okey, kalau Madam susun cantik-cantik, dia akan menjadi 2 ada X, ada U kuasa 3 du dan memang terselah nilai X itu kelihatan lah. Okay, warna kuning Madam buat dia merelip sikit. Nilai X itu mengganggu, dia kita panggil under construction. Belum selesai. Jadi untuk selesaikan yang itu, Madam kena uraikan yang ini lagi sekali. U kuasa 2 tolak 1 sama dengan X. So, Madam gantikan sama dengan 2
Tempat X itu ialah U kuasa 2 tolak dengan 1, tetapi kita memang ada U kuasa 3 tadi, DU. Okey, kita tengok. Kita nak sambung, tak muat kat situ, kita nak sambung di sini. Contoh, 2, dia akan menjadi U kuasa 5 tolak U kuasa 3 DU. Okey, U kuasa 5. Sekejap kita jadi kuasa 5 dah ke? Yang belakang tadi U kuasa. Okey, tadi kita ada U kuasa 2 tolak 1. Kemudian nilai. Sekejap saya dah bercek. Dua U. Kita 2 U. So kat sini kita menggantikan nilai. U kita adalah yang ini. Okey. So salah ganti kat sini kita padam ni. Okey, kita padam. Yang ini adalah U sahaja. Okey, U adalah benda tu. Okey, kemudian so kat sini akan menjadi kuasa 2. Tersalah di situ. 2 U kuasa 2, 2 letak luar. Dan kat sini juga adalah U kuasa 2. So dia akan menjadi, yang ini akan menjadi U kuasa 4. Kemudian yang belakang tu menjadi U kuasa 2. Memang kena hati-hati sebab benda yang orang kata boleh kita buat kesalahan lah. So dapat 2. Yang ini menjadi U kuasa 5 per dengan 5 tolak U kuasa 3 per dengan 3 tambah dengan C. Kemudian kita gantikan semula nilai U kita tu lah. Kita akan dapat 2 per 5. U kita adalah 1 tambah X. Kan kuasa setengah. Tapi setengah tu darab 5 tu jadi 5 per 2 lah macam tadi. Tolak dengan 2. 1 tambah X kuasa setengah darab 3 jadi 3 per 2 per dengan 3 tambah dengan C. Walaupun kita menggunakan kaedah memilih U yang berbeza, jawapan akhir kita tetap sama. Okey, jawapan akhir tetap sama. Okey, satu lagi untuk soalan 26 ni, Madam cadangkan ada satu lagi proses memilih nilai U, iaitu 1 tambah X. Okey, 1 tambah X. Kita tengok apa akan jadi. So, kita akan buat DU dX sama dengan 1, maka DU sama dengan DX. Okey, soalan kita akan menjadi, di sini X, kat sini akan menjadi U kuasa 1 per 2. Tempat DX dah menjadi DU. Kita masih ada benda yang under construction, tapi dia lebih mudah. Kita ada U sama dengan 1 tambah dengan X. Jadi X sama dengan U tolak 1. Jadi soalan kita akan menjadi tempat X itu kita ganti U tolak 1. Kemudian kita ada U kuasa setengah DU. Kita nampak dia lebih mesra pelajar lah yang ini. Okey. U nanti setengah dengan 1 jadi 3 per 2 tolak U 1 per 2 DU. Barulah kita integrate, kita akan dapat jawapannya ialah U bila 3 per 2 tambah 1 jadi 5 per 2 per dengan 5, 2 tolak U kuasa 3 per 2 per dengan 3, 2 tambah dengan C. Kemudian akhir sekali Meda gantikan nilai U itu dengan 1 tambah dengan X kuasa 5 per 2 per dengan 5 tolak 2 nilai U kita 1 tambah X kuasa 3 per 2 per dengan 3 dan tambah dengan C.
So di sini menunjukkan bahawa untuk setiap soalan bukannya ada satu sahaja nilai U yang boleh dipilih. Okey, contoh soalan 26 ini menunjukkan Madam menggunakan 3 nilai U yang berbeza-beza. Okey, first method, kemudian second method, third method. Okey, so video seterusnya kita akan sambung dalam episod yang ke-6.